Selamat pagi murid-murid, bertemu lagi kita dalam subjek Bahasa Melayu untuk hari Isnin, iaitu 16 Ogos 2021. Baiklah, hari ini kita masih dengan unit yang sama, iaitu unit 18, Indahnya Bahasa. Tetapi dengan tajuk baharu hari ini, tajuk kita ialah Mari Membantu. Baiklah, cikgu mulakan kelas. Apa yang kamu lihat? Gambar apakah ini? Ya, gambar seorang budak tengah membawa buku yang banyak dan berat, kan? Jadi, apa yang perlu kamu buat jika kamu melihat situasi ini? Betul, kamu perlu membantu dia mengangkat buku itu untuk meringankan bebannya, supaya tidaklah buku itu jatuh seperti dalam gambar. Baiklah, gambar yang seterusnya. Cikgu mau tanya, jika kamu jadi seorang kakak atau abang, melihat adik kamu di bilik bermain dan menyepahkan permainan, apa yang kamu akan buat? Ya, kamu boleh menegur mereka untuk mengemas balik permainan mereka selepas bermain dan juga membantu mereka mengemasnya kerana mereka juga masih kecil, kan? Seperti kamu juga, tetapi sekarang situasi kamu jadi kakak atau abang mereka. Jadi, kamu perlu tolong dan juga nasihati mereka. Baiklah, sekarang buka buku teks muka surat 110. Di sini ada satu petikan. Mari membantu, tajuk kita hari ini. Coba baca dahulu petikan ini. Mari kita baca sama-sama. Anand dan Fendi berjalan menuju ke padang. Mereka ternampak Cikgu Devan. Beliau sedang mengutip gelung, pundi kacang dan bola di tepi padang. Anand dan Fendi segera membantu Cikgu Devan. Cikgu Devan mengucapkan terima kasih kepada Anand dan Fendi. Baiklah, jika kamu perasan, ada huruf dan tanda baca yang diwarnakan dengan warna merah atau merah jambu itu, kan? Jadi menurut kamu mengapa dia mewarnakannya warna merah? Baiklah, yang pertama, jika kamu lihat, sekejap cikgu tunjukkan. Jika kamu lihat ini, huruf E, F, M, C, D, E, F, C, D, C, D, E, dan F ini diwarnakan dengan warna merah. Baiklah, mengapa? Ini jawapannya sebab jika kamu perasan juga, yang warna merah itu semua huruf besar, kan? Yang dia warnakan itu. Jadi maksudnya kita perlu guna huruf besar untuk nama orang. Contohnya kamu tengok ni, Anand, Fendi, Cikgu Devan. Itu ialah nama orang. Baiklah, yang kedua, kamu juga perlu menulis huruf di depan dengan huruf besar jika huruf itu ialah huruf pada permulaan ayat. Contohnya ini, mereka. Disebabkan ayat 1 ini tadi, Anand dan Fendi berjalan menuju ke padang. Tanda nokta, maksudnya itu satu ayat. Jadi untuk ayat baharu, mereka, huruf M mereka itu perlu ditulis dengan huruf besar. Baiklah, kita tengok tanda baca yang seterusnya, iaitu tanda nokta. Tanda nokta ini, jika kamu lihat, tanda nokta ialah titik itu. Titik ini dinamakan tanda nokta.
Baiklah, tanda nokta ini diletakkan di setiap hujung ayat. Seperti ayat 1 tadi, Anan dan Fendi berjalan menuju ke Padang. Habis ayat tu kan, kamu perlu letak tanda nokta sebelum kamu mula ayat baharu. Contoh yang kedua, mereka ternampak Cikgu Devan. Itu ayat kedua. Jadi kamu perlu letak juga tanda nokta sebelum kamu mula dengan ayat ketiga, iaitu beliau sedang mengutip gelung, pundi kacang dan bola di tepi padang. Baiklah. Tanda baca yang ketiga iaitu tanda koma. Cuba lihat ayat yang ketiga ini. Beliau sedang mengutip gelung, pundi kacang dan bola di tepi padang. Baiklah, kita semak selepas ayat sebelumnya. Mulakan ayat baru, B mesti huruf besar. Baiklah, betul. Beliau sedang mengutip gelung, pundi kacang dan bola. Mari kita lihat fungsi tanda koma. Dia cakap sini, tanda koma digunakan untuk berhenti sebentar ketika membaca suatu senarai. Maksudnya seperti ayat yang ketiga ini. Cuba lihat, beliau sedang mengutip gelung, pundi kacang dan bola. Gelung, pundi kacang dan bola ini merupakan satu senarai. Maksudnya dia sebut benda itu ada lebih daripada dua. Satu gelung kan, kemudian pundi kacang dua, yang ketiga bola. Jadi ada lebih daripada dua, kita perlu ada tanda koma sebelum kita cakap dan. Sebab kalau dua benda saja dalam satu senarai, kamu boleh terus tulis dan. Contohnya gelung ini tiada. Jadi ayat dia akan jadi beliau sedang mengutip pundi kacang dan bola. Tetapi kalau ada tiga, gelung, pundi kacang dan bola, maksudnya kamu perlu letakkan tanda koma selepas gelung ini. Boleh? Baiklah, jadi sekarang cikgu mau kamu lihat pada bawah muka teks 110 tadi atau perenggan yang kedua ini. Jika kamu lihat, mesti ada kesalahan tanda baca kan dalam perenggan ini. Jadi seperti perenggan 1 tadi, kamu kenal pasti kesalahan tanda baca yang ada. Selepas kamu kenal pasti, kamu tulis semula tetapi dengan tanda baca yang sudah dibetulkan. Contohnya macam ayat 1 ini. Cikgu Tan mahu membawa peralatan sukan ke bilik sukan. Baiklah, yang pertama, kalau ayat mula dan juga nama orang perlu ditulis dengan huruf besar, huruf yang pertama. Jadi C ini sepatutnya huruf besar. Dan juga Cikgu Tan. T ini juga sepatutnya huruf besar. Kemudian mahu membawa peralatan sukan ke bilik sukan. Habis ayat tu. Jadi, tetapi di sini diletak tanda koma. Salah kan? Sepatutnya di setiap hujung ayat itu ialah tanda nokta. Jadi bukan koma, kamu ganti dia dengan nokta. Kemudian kamu teruskan dengan ayat seterusnya. Tulis dalam buku latihan dan gambar nanti seterusnya hantar kepada cikgu di WhatsApp. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa hantar tugasan.